Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, 我们在天上的父神， terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. 感谢你给我们机会， Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. 你给我们机会一起来敬拜你。 Dan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 在一下子，我们要思想你的话语， Siapkan hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. 求主帮助我们预备自己的心思意念，了解你的真理。 Dan ketika kami pulang, kami pun bisa menjadi pelaku firman. 回家以后，我们能成为行道的人。 Pakai kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. 求主使用你2位仆人传讲今天早上的真理。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，早上好。 Saat ini kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah. 我们现在进入耶稣受难预备周。 Setiap tema yang ada diharapkan bisa mempersiapkan kita untuk kembali merenungkan kebaikan dan kasih Allah bagi kehidupan kita manusia berdosa. 接着每一个题目，希望我们能预备好自己，并思想神在生活中的美善和慈爱。 Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan 52 sampai pasal 52 ayat yang ke-14 dan 15. Kemudian dilanjutkan dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 26 dan 28 sampai 31. 今天早上神的话从以赛亚书50章第6节、52章14到15节、马太福音27章26、28到31节。 Kitab Yesaya akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia dan Injil Matius akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 以赛亚书用印尼文读，马太福音用中文读。 Yesaya 50 ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Yesaya 52, 14 sampai yang ke-15. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. 马太福音27章26节。 于是比拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架。28节，他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色的袍子，用荆棘编作冠冕戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。 戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去要钉十字架。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dalam Alkitab kita bisa melihat begitu banyak nubuatan tentang kehadiran seorang Mesias. 在圣经里，我们看到很多有关弥赛亚来临的预言。 Dalam Kejadian 3:15 misalnya, 创世纪3章15节， kita bisa melihat di sini ada nubuatan tentang Mesias. 我们看到弥赛亚的预言。 Lalu kemudian nubuatan ini terus berlanjut sampai kepada zaman nabi-nabi, 有关弥赛亚的预言一直出现到先知时代， termasuk di dalam Nabi Yesaya. 包括以赛亚书。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mari kita kembali melihat ke pasal 50 yang tadi kita baca. 我们回到刚阅读的以赛亚书50章。 Bagian ini berbicara mengenai penderitaan dan penghukuman yang dialami umat Israel. 这个部分讲到有关以色列民的痛苦和惩罚。 Selain itu, bagian ini juga berbicara mengenai sebuah pengharapan dan pemulihan dan penyelamatan yang akan datang. 另外也是讲到有关未来的拯救和复苏的盼望。 Dan pada bagian ini kita pun bisa melihat bagaimana Yesaya itu berbicara mengenai sang hamba yang dengan menggambarkan penderitaan yang akan dia alami. 在这个部分，我们也看到以赛亚说有关奴仆和他痛苦的经历。 Demikian pula di pasal 52 tadi yang kita baca. 刚才在以赛亚书52章， Ini berbicara mengenai sang hamba yang nantinya akan datang dan menderita. 说有关以后有一个奴仆要来受苦。
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kitab Yesaya dalam beberapa tafsiran atau komentari dan bahkan di dalam terjemahan Alkitab Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. 以赛亚书根据印尼圣经公会和一些评论分成3个部分。 Bagian pertama kita bisa lihat dimulai dari pasal yang pertama sampai yang ke-39. 第一个部分从第1章到39章， Bagian ini berbicara mengenai tentang nubuatan Yehuda dan Yerusalem. 这个部分讲到有关犹大和耶路撒冷的预言。 Jadi ini mengisahkan masa sebelum mereka berada di dalam pembuangan. 就是被俘虏之前的时代。 Lalu di bagian yang kedua, 第2个部分， pasal 40 sampai yang ke-55. 40章到55章， Bagian ini berbicara mengenai keselamatan untuk bangsa yang berada dalam pembuangan. 这个部分讲到有关被俘虏的民族有拯救。 Jadi konteksnya pada bagian ini pada saat bangsa Israel itu udah berada di dalam pembuangan. 就是当以色列民被俘虏的时候。 Dan yang ketiga pasal 56 sampai yang ke-66. 第3个部分，从56章到66章， Ini berbicara mengenai penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. 讲到有关拯救的救恩和它的条件。 Jadi konteksnya pada bagian ini adalah di masa selama dan pasca pembuangan nantinya. 就是被俘虏的时候，还有被俘虏以后的事情。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kaum Injili memisahkan kitab ini menjadi 3 bagian. 福音派把以赛亚书分成3个部分， Karena memang mau mengatakan bahwa ini menceritakan suatu keadaan yang memang berbeda. 因为要讲述不同的环境。 Jadi sehingga kita bisa melihat nih sekarang bahwa nubuatan tentang sang hamba yang tadi kita baca 我们就能看到有关奴仆的预言， terjadi ketika mereka sedang berada di dalam masa pembuangan. 就是当他们在被俘虏的时候出现。 Dan dari konteks historisnya, 根据历史， pasal ini ada yang melihat ditulis pada zaman Raja Yosia, 这一章经文就是在约西亚王的时候写的， sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. 大概公元前7世纪。 Pada saat itu umat Israel sedang mengalami masa-masa kegelapan rohani. 当时以色列民正在黑暗的灵性， Dan mereka menghadapi begitu banyak ancaman dari bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Babel. 他们面对外邦的攻击，尤其巴比伦。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Walaupun bangsa Israel mengalami begitu banyak penderitaan dan penghukuman karena dosa-dosa mereka, 以色列民因为他自己的罪恶而经历痛苦和惩罚。 Allah tetap setia dan berjanji untuk memulihkan mereka. 神仍然信使答应复述他们。 Ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. 因为以色列民不顺从上帝而被上帝惩罚。 Di tengah kondisi seperti inilah Yesaya kemudian berbicara mengenai seorang hamba yang akan datang. 在这样的情况之下，以赛亚书就说有关一个奴仆要来， Seorang hamba yang taat sama Tuhan. 一个遵守上帝的奴仆。 Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa ini mau menggambarkan sebuah kontras antara bangsa Israel dengan si hamba ini. 我们就能对比以色列民和一个奴仆。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita akan mulai melihat gambaran tentang si hamba ini dalam Yesaya 50. 我们在以赛亚书50章看奴仆的画面。 Pertama-tama kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu memberikan dia lidah seorang murid. 首先，我们看神给他受教者的舌头， Di dalam ayatnya yang keempat. 在第4节， Lidah seorang murid maksudnya apa? 受教者的舌头是什么意思呢？ Lidah seorang murid adalah seorang yang mau belajar dan diajar. 受教者的舌头就是一个要学习并领受管教的 Oleh 人， karena itu dia punya satu skill atau keahlian. 因此他有才感。 Tetapi perhatikan kenapa dia memiliki lidah seorang murid. 我们注意一下，为何他有受教者的舌头呢？ Di akhir ayat keempat kita bisa menemukan jawabannya. 第4节我们看到答案。 Di sana dikatakan demikian. 第4节说的， Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. 每早晨主提醒我的耳朵，像受教者一样。 Jadi hamba ini memiliki lidah seorang murid 就是这个奴仆有受教者的舌头， karena dia juga mempunyai telinga seorang murid. 因为他也有受教者的耳朵， Dan itu yang menjadi pengertian bahwa bagi kita 让我们理解，
bahwa untuk mempunyai lidah seorang murid, 要有受教者的舌头， maka juga harus memiliki telinga seorang murid. 应当有受教者的耳朵。 Jadi hamba ini memiliki sebuah peranan untuk memberitakan firman Tuhan. 这个奴仆扮演传讲神话语的角色， Dan melalui lidah seorang murid, maka perkataan firman itu akan menguatkan orang-orang yang sedang mengalami keletihan. 借着受教者的舌头，神的话坚固软弱疲惫的人。 Selain memberitakan firman Tuhan, hamba juga mau taat pada kehendak Tuhan. 除了传讲神话语，他也要遵守上帝的旨意。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Selain gambaran itu, 除了这个画面以外， kita juga bisa melihat bahwa ada gambaran lain dari si hamba ini. 我们能看到另外的画面， Di mana sang hamba juga digambarkan akan mengalami sebuah penderitaan yang dahsyat dan begitu memalukan. 他会经历又残忍又残忍的苦难， Tapi ia mau tunduk dan mau taat kepada kehendak Tuhan. 但是他要遵守上帝的旨意。 Dalam ayat 5 dikatakan di sana, 第5节说， Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. 主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背。 Ada yang menafsirkan bahwa membuka telinga sama dengan menunjukkan sebuah ketaatan. 有人认为开通耳朵和遵守上帝是同样的意思， Sehingga ini lagi dikontraskan dengan bangsa Israel. 成为以色列民的对比。 Dalam pasal 48 ayat yang ke-8, 以赛亚书48章第8节， di sana dikatakan, 那里说： engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. 你未曾听见，未曾知道， Juga telingamu tidak terbuka sejak dahulu. 你的耳朵从来未曾开通。 Jadi dengan demikian makin jelas Bapak Ibu sekalian, 更清楚告诉我们， bahwa telinga yang tidak terbuka berarti dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. 没有开通的耳朵，意思就是他不要领受神的话语。 Sedangkan hamba ini 这个奴仆呢， telah membuka telinganya. 他已经开通了他的耳朵， Dengan demikian ini menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. 证明了他的遵守。 Kemudian ketaatan itu ditekankan kembali dalam ayat 5b. 第5节再次强调遵守， Aku tidak memberontak, 我并没有违背， tidak berpaling pula ke belakang. 也没有退后。 Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, 再一次 kita bisa melihat kontras antara si hamba ini dengan bangsa Israel. 对比以色列民和奴仆。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita melihat bahwa gambaran penderitaan yang akan dialami oleh hamba ini begitu kuat dan sangat intens. 这个奴仆经历了强烈的苦难， Selain penderitaan selain penderitaan yang harus dialami begitu intens dan begitu kuat, penderitaan itu pun juga sangat-sangat memalukan. 除了强烈，也是羞辱。 Hal ini kita bisa lihat dengan gambaran di mana pipi yang ditampar, janggut yang ditarik. 他们打耶稣的脸颊和胡须被拔掉， Ini merupakan sebuah penghinaan. 这是一种羞辱。 Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, 从这里我们就能看到， bahwa sang hamba ini bukan saja memberikan pelayanannya kepada orang yang letih dan lesu, 这个奴仆不只是服侍软弱疲惫的人， tetapi dia sendiri pun menjadi letih dan begitu menderita. 而他自己也是软弱疲惫。 Dan penderitaan ini makin jelas dicatat dalam pasal 52 ayat yang ke-14. 以赛亚书52章14节更清楚记载他的痛苦， Di mana penderitaan sang hamba yang begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi. 他的面貌比人家憔悴，好像不是人。 Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, 换句话说呢， saking menderitanya, 非常痛苦， maka udah gak kelihatan lagi seperti manusia. 看起来不像人的样子。 Semua yang ia alami bukan akibat perbuatannya. 他所经历的一切，不是因为行为的后果。 Ia menderita atas kehendak Allah. 上帝的旨意让他受苦， Ia dihina, dipukul, ditikam, diremukkan, dan dianiaya oleh orang. 他被羞辱、被虐待、受压伤， Semua penderitaan ini harus dia pikul. 他要背负所有的痛苦， Dan ini adalah bukti ketaatannya dia kepada Allah. 证明了他遵守上帝。 Namun dalam nas ini juga menunjukkan kepada kita, 这一章经文也告诉我们， melalui penderitaannya, 接着他的痛苦， dia akan membuat bangsa-bangsa tercengang. 他让万民惊讶，
Dan banyak bangsa-bangsa bertobat. 使他们悔改。 Dan di sisi lain, 换句话说呢， melalui penderitaan ini, 接着他的痛苦， nantinya dia akan ditinggikan, 他被告举、 disanjung, 尊重、 dan 荣 dipermuliakan. 耀。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， nubuatan tentang sang hamba Tuhan yang menderita ini 有关奴仆痛苦的预言， digenapi dalam diri Yesus Kristus. 在耶稣基督应验了。 Disinilah kita bisa melihat letak keagungan kasih Allah yang mempertaruhkan putranya. 我们看到神伟大的慈爱，赐下了他的独生子。 Sang Bapa merencanakan penyelamatan bagi manusia yang berdosa. 天父为罪人安排拯救。 Mari kita melihat bagaimana proses yang harus dilalui oleh Yesus sampai dia ke salib. 我们一起看耶稣被钉十字架的过程。 Dalam Injil Matius yang telah tadi kita baca 我 bersama, 们刚阅读的马太福音， kita melihat bahwa Yesus itu tidak bersalah. 我们看到耶稣是没有罪的， Namun di hadapan Pilatus, 但是在比拉多面前， orang banyak berteriak, ia harus disalibkan. 众人喊叫说钉他十字架。 Pilatus yang melihat semua kerusuhan itu, Bapak Ibu 比 sekalian, 拉多看见已经混乱， ia pun akhirnya menuruti kemauan orang banyak itu. 他就顺从众人的意愿。 Ia dalam tanda petik dengan lembut memprotes pilihan orang banyak itu dengan lebih memilih Barabas daripada Yesus. 他温和反对他们的选择，众人更选巴拉巴，不要耶稣。 Dengan mencuci tangannya, Bapak Ibu sekalian, 洗手为记号， menandakan bahwa ia tidak ikut serta dalam keputusan untuk menyalibkan Yesus. 说明他没有参与耶稣被钉十字架的决定。 Mencuci tangan secara simbolis 洗手象征着 adalah gerakan yang sangat menyedihkan 是很可悲的态度， dan munafik 也是虚假的态度。 dengan keputusan yang diambil, Bapak Ibu 做了 sekalian. 决定之后呢， Pilatus membebaskan Barabas 比拉多释放了巴拉巴， dan Yesus harus dihukum dan dicambuk. 耶稣要被鞭打。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dalam tradisi pada masa itu, 当时的习俗， sebelum seseorang dihukum mati, 人死刑之前， maka orang yang terhukum itu akan dipukul habis-habisan. 囚犯要被鞭打， Dan dipukul dengan apa? Cambuk. 用鞭子鞭打。 Terdapat 3 jenis cambukan pada masa itu. 当时有3种鞭打， Yang pertama, 第一种 itu disebut dengan fustigatio. fustigatio Ini bentuk hukuman cambuk yang tidak terlalu berat tapi lebih ringan. 是轻微的， Yang kedua, 第二种 flagellatio. flagellation Ini bagi hukuman yang sangat berat. 很重的惩罚。 Dan yang ketiga, 第3个 verbatio. verbaratio Hukuman yang paling berat, 最重的惩罚， di mana korban itu akan dipukuli oleh segerombolan prajurit. 囚犯被一群士兵鞭打， Dipukul dengan apa? Cambuk. 用鞭子打， Cambuk yang diberikan potongan-potongan tulang atau logam. 鞭子使用了骨头和金属的碎片。 Setelah beberapa pukulan cambuk, Bapak Ibu sekalian, 被鞭打几次之后呢， maka punggung orang tersebut akan terkoyak. 囚犯的背后一定撕裂， Dan pukulan yang begitu keras 狠狠的打， dapat merobek organ yang lain dalam diri seseorang. 能撕裂一个人的内脏。 Jadi ada yang melihat, Bapak Ibu sekalian, 有人认为 bahwa hukuman cambuk yang Yesus alami pada masa itu 耶稣受到的惩罚 kemungkinan besar adalah verbatio. 很有可能是 verbatio， Sehingga dengan demikian 因此呢， tidak diragukan lagi 我们就很确定， bahwa ini merupakan suatu pengalaman yang sangat-sangat mengerikan. 非常可怕的一个经验。 Dan cambukan itu terus berlanjut 耶稣一直被鞭打， selama perjalanan menuju salib. 到钉十字架的地方。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， selain dicambuk, 除了被鞭打， pakaian Yesus pun ditanggalkan oleh pasukan 士兵也脱掉了耶稣的外袍， dan mengenakan jubah merah kepadanya. 给他穿上了红色的外袍。 Matius tidak kasih kita keterangan warna di sana. 马太福音没有记载被脱掉的外袍是什么颜色， Tetapi dalam Injil Markus, 但是在马可福音 kita dapat melihat di sana ada keterangan warna jubah, 就有记载外袍的颜色， yaitu ungu. 就是紫色。 Dan kemudian mereka mengenakan jubah itu kembali dengan
jubah berwarna merah. 他们在给耶稣穿上红色的外袍。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dua warna ini merupakan dua warna yang paling mahal. 这两种颜色是最贵的颜色， Dengan kata lain ini adalah merupakan warna yang boleh dikatakan cukup mewah pada 换 waktu 句 itu. 话说是最豪华的颜色。 Ada yang melihat bahwa warna yang pertama menandakan kerajaan, 有人认为第一种颜色象征着王国， dan warna yang kedua menandakan sebuah otoritas. 第二种颜色象征着权柄。 Ada kemungkinan pakaian yang dikenakan kepada Yesus adalah jubah perwira yang sudah usang. 给耶稣穿上的外袍就是一件破旧士兵的外袍。 Dan para prajurit kemungkinan sering melakukan permainan ini, Bapak Ibu sekalian, 士兵时常玩这种游戏， dengan para tahanan yang akan dihukum untuk habisin waktu mereka. 以囚犯来消遣他们的时间。 Lalu mereka membuat sebuah mahkota duri, bukan? 他们也做了竞技馆， Dan itu kemudian dikenakan kepada Yesus. 给耶稣戴上。 Ada yang melihat bahwa mahkota duri ini terbuat dari semak duri, 有人认为这个竞技馆是用赤草做的， yang disebutkan dalam Yesaya pasal 34 ayat yang ke-13. 记载在以赛亚书34章13节， Atau pohon kurma 还是照耶稣 yang memiliki duri hingga 12 inci panjangnya. 他的荆棘有12英寸的长度， Akan tetapi nggak mungkin untuk mengetahui secara pasti duri yang mana dipakai. 我们不可能确定的知道有哪一种荆棘做的， Karena semak duri jenisnya banyak. 因为荆棘有很多种。 Akan tetapi 但是呢， kemungkinan besar mahkota itu memang terbuat dari duri yang sangat panjang. 很有可能这个竞技馆用很长的荆棘做的， Karena dimaksudkan untuk melambangkan mahkota kerajaan 因为象征着国王的冠冕， dengan sinar yang terpancar dari para kepala kaisar. 从君王的头上发出亮光， Seperti banyak pada koin di abad pertama. 好像第1世纪的铜币。 Sehingga ini merupakan suatu ejekan yang diberikan kepada Yesus, Raja orang Yahudi. 这是对耶稣犹太人君王的一种讽刺， Dan ini adalah sebuah ironi lebih lanjut bahwa faktanya memang Yesus itu adalah raja, bahkan raja dunia ini. 实际上耶稣是宇宙万物的君王。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， para prajurit biasanya berlutut dan memberi hormat di hadapan kaisar. 一般士兵在君王面前跪下来行礼， Hal itu pun mereka lakukan di hadapan Yesus. 他们对耶稣也是这样做。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, 但是呢， ini adalah sebuah ejekan yang dilontarkan kepada Yesus. 他们正在讥笑耶稣， Mereka pun meludahi, memukul Yesus. 他们打耶稣并向他吐口水。 Dan ini mengulang apa yang pernah dilakukan oleh para pemimpin di dalam Matius pasal 26 ayat 67 sampai 68. 重复了那些领导人所做的事情，记载在马太福音26章67到68节。 Dan ini juga mengingatkan kita kembali Bapak Ibu sekalian apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 50 ayat yang ke-6. 也提醒了我们，以赛亚书50章第6节， Aku tidak menyembunyikan wajahku ketika aku dihina dan diludahi. 当人辱我、吐我，我并没有掩面。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， apa yang dialami oleh Yesus 耶稣所经历的事情， match cocok dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. 符合了以赛亚的预言。 Sang hamba itu datang 奴仆来到世上， untuk menderita, 来受苦， diperlakukan dengan tidak seharusnya. 受到了不好的对待， Namun ia rela menanggung semuanya. 但是他愿意承担这一切， Karena ia sadar bahwa semua itu adalah kehendak Allah Bapa bagi kehidupan, bagi dia. 因为他醒悟这是天父上帝对他的旨意， Dia mau taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. 他要遵守，甚至死在十字架上。 Penyiksaan yang mereka lakukan begitu kejam 他们所做的虐待非常残忍， dan sangat-sangat menyakitkan. 令人心痛， Sehingga efeknya itu bisa bermacam-macam. 产生不同的效果。 Mungkin wajah Yesus menjadi bengkak 耶稣的脸肿起来， dan babak belur akibat pukulan dan tamparan yang harus dia terima. 因为被鞭打而受伤。 Dan mereka mempermainkannya seperti orang bodoh. 他们戏弄耶稣，好像愚笨的人。 Jadi penderitaan yang Yesus alami 耶稣所经历的痛苦， tidak hanya penderitaan fisik, 不只是痛苦， Tetap- 不只是身体上的痛苦， tetapi juga psikis. 也是心理上的痛苦。
Bapak jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， apa yang dialami oleh Yesus sebelum dia disalibkan 耶稣被钉十字架之前所经历的事情， merupakan suatu peristiwa yang sangat menyakitkan dan satu pengalaman yang sangat-sangat mengerikan. 非常可怕的一个经验。 Dari bagian ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat beberapa hal yang kita bisa sama-sama renungkan dan kita bisa sama-sama pelajari sebagai pengikut Kristus. 身为耶稣基督的跟随者，我从这个部分我们看到有几样事情能够一起学习和思想。 Yang pertama kita bisa lihat di sini ada perendahan diri daripada seorang hamba. 第一个部分就是谦卑的奴仆。 Dalam bagian ini, dari kisah penyiksaan Yesus, kita lihat ada perendahan diri dari seorang hamba, yaitu Yesus Kristus. 从耶稣的受难，我们就能看见奴仆的谦卑就是耶稣基督。 Dalam inkarnasinya, kerendahan hati Yesus sangat penting bagi rencana Allah Bapa. 在他的道成肉身，耶稣的谦卑对上帝的计划很重要。 Ia rela mengosongkan dirinya 他反倒续集， dan mengambil rupa seorang hamba 取了奴仆的形象， dan menjadi sama seperti manusia. 成为人的样式， Dan di dalam keadaan sebagai manusia, 既有人的样子， ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. 他就自己谦卑，存心顺服，以至于死在十字架上， Bahkan sampai mati di atas kayu salib. 以至于死在十字架上。 Yesus memberikan teladan bagi setiap kita bagaimana merendahkan diri di hadapan Allah Bapa. 耶稣给我们做个榜样，如何在上帝面前谦卑。 Dalam perendahan dirinya, Yesus mengikuti apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupannya. 在他的谦卑，耶稣跟随上帝对他的计划。 Rencana Allah baginya dan bagi manusia yang berdosa. 上帝对他和对罪人的计划。 Yesus datang ke dunia ini. 耶稣来到世上， Ia harus mengalami penyiksaan yang begitu brutal 他要经历残忍的苦难， dari orang-orang yang tidak menyukainya. 从不喜欢他的人。 Ketika Yesus disiksa, dihina, dimaki, 当耶稣被虐待、被骂， ia tidak mengatakan apapun 他完全没有说一句辩护自己的话， untuk membela diri. 辩护自己的话。 Bahkan dia tahu bahwa dia akan diolok-olok, dicambuk dan disalibkan. 他知道他会被戏弄、被鞭打。 Yesus menjadi teladan bagi kita di dalam perendahan dirinya. 在耶稣的谦卑成为我们每个人的榜样。 Bahkan di dalam pelayanannya Bapak Ibu sekalian, 甚至在服侍中， ia pun rela membasuh kaki para murid. 他愿意洗门徒的脚。 Yesus telah melepaskan semua hak istimewanya 耶稣释放了一切所有的特权 dan kemuliaannya supaya kita dapat diselamatkan. 和他的荣耀，让我们得救。 Sebagai respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus, 回应承认相信耶稣的神儿女， maka kita pun perlu untuk belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. 我们也需要在神面前学习谦卑。 Di dalam mengikuti Yesus, kita harus rela melepaskan segala hal dan menjadikan Yesus yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. 跟随耶稣，我们要放弃一切所有，并把耶稣居首位， Pertanyaannya yang bisa kita renungkan bersama Bapak Ibu sekalian, 成为我们的问题。 apa ya yang sudah saya berikan bagi Yesus? 我给耶稣什么呢？ Apakah aku siap untuk mengikutinya sesuai dengan apa yang dia mau dari hidupku? 我是否已经预备好跟随神的要求呢？ Karena dia memiliki misi yang ia mau kerjakan melalui diriku. 因为借着我们有他要我们去做的事情， Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, 要成为基督真正的门徒， maka diperlukan perendahan diri, 我们需要谦卑， rela menanggalkan semua yang kita miliki. 放弃一切所有。 Jika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, 如果我们在神面前谦卑， maka Tuhanlah yang akan meninggikan kita. 神就高举我们。 Itulah yang dikatakan Yesus dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. 耶稣在路加福音14章11节说 Sebab barang siapa meninggikan diri, 反自高的 ia akan direndahkan. 必降为卑， Dan barang siapa merendahkan diri, 自卑的 ia akan ditinggikan. 必升为高。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， murid sejati
真正的门徒， percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang dapat melepaskannya dari dosa. 相信唯有耶稣基督能从最终释放我们。 Murid sejati menyerahkan dirinya tanpa ragu dan tanpa keberatan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. 真正的门徒把自己完全交托给耶稣救赎主， Dan untuk mencapai semua itu, 要达到这一切， dibutuhkan perendahan diri dan ketundukan kepada Allah. 需要谦卑和遵守上帝。 Mari jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita belajar seperti Yesus. 我们学习像耶稣一样， Kita merendahkan diri 我们谦卑 di hadapannya. 在神面前， Seperti Yesus yang merendahkan dirinya. 好像耶稣自己谦卑。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Lalu kemudian kita melihat bagian berikutnya. 我们看到接下来的部分， Dalam kisah ini kita melihat ada sebuah ketaatan dari sang hamba. 从这个故事我们看到奴仆的顺服。 Sebuah ketaatan akan lahir jika mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. 顺服乃至在神面前谦卑。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Yesus dalam naturnya sebagai manusia, dia harus belajar taat, bahkan taat sampai mati. 耶稣成为人的样子，他要学习顺服，甚至到死。 Dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus yang adalah 100% manusia sama seperti kita juga perlu belajar untuk taat. 耶稣100%是人，好像跟我们一样，要学习顺服。 Salah satu adegan yang menunjukkan ketaatan Yesus adalah di Getsemani. 克西玛尼是耶稣顺服的一幕， Di sana Yesus berdoa. 在那里耶稣祷告， Dalam doanya kita bisa melihat 在祷告中我们看到 Yesus menempatkan kehendak Allah Bapa 耶稣把上帝的旨意， lebih utama dibandingkan kehendaknya sendiri. 在他的意愿上面， Dan salib 十字架 adalah tindakan terakhir dari ketaatan Yesus. 是耶稣最后的行为，遵守的行为。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， melalui ketaatan, 接着顺服， Yesus bisa dengan setia menjalankan misi yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya. 耶稣能忠心的实行上帝所托他的任务。 Sehingga dari sini kita pun sebagai pengikut Kristus, 身为基督的跟随者， kita perlu belajar untuk taat seperti apa yang telah diteladankan oleh Yesus bagi engkau dan saya. 我们要学习顺服，好像耶稣为我们做的榜样。 Ketaatan kita ditunjukkan dengan siap melepaskan setiap kepentingan kita dan siap ikutin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. 我们显出顺服，放弃一切所有的利益，并跟随耶稣在生命中的指引。 Selain itu, 除此之外， ketaatan kita juga ditunjukkan dalam setiap musim kehidupan kita. 我们生命中的每一个季节要遵守上帝。 Apapun pergumulan kita, 无论面对任何挣扎， kita harus belajar untuk taat dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. 我们要学习顺服神的要求。 Dan ketaatan kita juga ditunjukkan dengan semangat untuk boleh terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. 我们显出自己的顺服，来努力的学习神话语， Dan melakukan setiap kebenaran yang dinyatakan dalam firman itu bagi setiap kita. 并在我们生活中实行出来。 Inilah tanda seorang murid yang sejati. 这就是真正门徒的记号。 Kebenaran nyata bagi dan di dalam diri kita melalui ketaatan dan iman kita. 接着顺服和信心， Ya, ketaatan dan iman. 接着顺服和信心显出真理。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ada seorang yang bernama David Livingstone. 有一个人名叫 David Livingstone， Lahir pada 19 Maret 1813. 在1813年3月19号出生， Di sebuah kota di negara Skotlandia. 在苏格兰。 Orang tua David telah memberikan begitu banyak pengaruh dalam kehidupan dia. David 的父母给他很大的影响。 Sebelum David berumur 10 tahun, David 10岁之前， ia pernah menerima sebuah hadiah Bapak Ibu sekalian. 他曾经受到礼物， Karena dia mampu membacakan seluruh kitab Mazmur pasal 119 hanya dengan 5 kesalahan. 他能完整阅读诗篇119篇，只有5个错误。 Dan pada usia yang sama, 在同样的年龄， David sudah bekerja di bagian pemintalan kain. 他在一个纺织厂工作。 Dan gaji mingguan pertamanya dia belikan sebuah buku. 他收了第一周的薪水就买课本。 David Livingstone memang gak sepandai anak-anak
lainnya pada umumnya Bapak Ibu sekalian. David Livingstone 没有比一般男孩聪明， Tapi dia lebih tekun dan benar-benar sungguh belajar daripada yang lain. 他比起其他人更加努力学习。 Nah, perjumpaan David Livingstone dengan seorang yang bernama Robert Moffat, David Livingstone 与 Robert Moffat 见面以后， di mana beliau adalah seorang misionari yang melayani di Afrika, 他是一个到非洲传福音的宣教师， membuatnya terpanggil untuk kemudian melayani di Afrika. 让他被呼召到非洲服侍。 Kata-kata Robert Moffat yang selalu dia ingat Bapak Ibu sekalian 他记得 Robert Moffat 的话， adalah demikian, Bung. 就是这样。 Pada saat matahari pagi bersinar, 当早上的阳光光照的时候， saya melihat asap mengepul dari beratus-ratus desa, 我看几百个乡村的烟雾， di mana belum ada misionari yang datang memberitakan Injil ke sana. 从来没有一个宣教士到那里传福音。 Lalu di kemudian hari, 后来呢 David Livingstone menikahi putrinya. ，David Livingstone 与 Robert Moffat 的女儿结婚， Dan mereka kemudian bersama-sama melayani di Afrika. 他们一起到非洲服侍。 Sebelum berangkat ke Afrika, 去非洲之前 David Livingstone mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. ，David Livingstone 好好预备自己。 Selama 7 tahun dia belajar, 他学习了7年之久， bukan hanya menjadi seorang pendeta, 不只是当牧师， tapi juga menjadi seorang dokter. 也是当一名医生。 Sesampainya di Afrika, 到了非洲 David Livingstone ternyata tidak hanya memberitakan Injil, Bapak Ibu sekalian, ，David Livingstone 不只是传福音， tetapi dia juga mengobati orang-orang yang sakit, 他也是医治病人， memperjuangkan kebebasan bagi para budak, 为努力争取得到自由， serta melakukan penjelajahan ke berbagai pelosok Afrika. 到非洲各地去看看。 Dia mempelajari berbagai macam jenis tanaman, hewan, 他学习了各种各样的植物和动物， dan dia juga menggambarkan peta Afrika yang pernah ia kunjungi. 他画了非洲的地图和去过的地方。 Dan semua hasil penelitiannya tersebut ditulis dalam sebuah jurnal dan dikirimkan kepada Lembaga Geografi Kerajaan Inggris. 他写了全部研究的资料，送到英国皇家的地理学会。 David Livingstone dikenal tidak hanya sebagai seorang misionari yang besar, David Livingstone 不但是一名伟大的宣教师， yang banyak membuka lahan baru di Afrika, 他在非洲开了很多信徒 yang di 地， mana belum ada orang yang pernah memberitakan Injil ke sana. 从来没有一个人到那里去传福音。 Namun ia juga dikenal sebagai orang yang belajar paling banyak tentang Afrika. 他也是学习最多有关非洲的人。 Sebelum David Livingstone, belum ada orang yang benar-benar meneliti atau membuat catatan tentang Afrika. David Livingstone 之前从来没有一个那么细心的写有关非洲的记录。 Karena jasa-jasa inilah kemudian Afrika menjadi dikenal oleh dunia dan banyak lembaga misi kemudian mengirimkan misionarinya untuk ke Afrika. 因为 David Livingstone 的功劳，世界就知道非洲。开始很多传福音的机构派宣教士到那里传福音。 Orang-orang Afrika sangat mencintainya 非洲人很爱他， hingga saat ia meninggal di gubuknya di desa Ilala. 直到他在伊拉拉乡村的一个小屋子过世， Mereka mengambil jantungnya dan menguburkannya di tanah Afrika. 他们拿他的心脏，并在非洲的土地上埋葬。 Sementara jenazah atau tubuhnya 他的遗体呢， digotong dengan berjalan kaki selama 9 bulan 被抬起来走路9个月之久。 sebelum mereka sampai ke pelabuhan dan memulangkannya ke Inggris. 9个月走路才到港口，并送到英国去。 Jenazah tersebut disemayamkan di Westminster Abbey di London. 他的遗体安葬在伦敦西敏寺教堂。 Doanya yang paling terkenal Bapak Ibu sekalian. 他最有名的祷告： Tuhan, utuslah aku kemana saja. 神啊，求你差遣我到任何地方， Hanya sertailah aku. 求你与我同在， Letakkan beban apa saja atasku. 给我任何负担， Hanya topanglah aku. 扶持我， Putuskan ikatan apa saja daripadaku, 断绝与我一切的关系， kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. 除非服侍你的关系要联系起来。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dari kisah David Livingstone kita bisa belajar 从 David Livingstone 的故事，我们就能学习 apa yang disebut dengan yang namanya kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. 什么叫做谦卑和遵守上帝。
Apapun yang dihadapi, pergumulan yang sedang dihadapi, apalagi di ladang misi yang pastinya tantangan dan cobaan itu pasti akan sangat-sangat berat. 无论我们面对任何挑战，在充满挑战和试炼的地方， Namun ia tetap menjalani panggilannya dengan taat dan merendahkan dirinya sampai akhir hidupnya. 他仍然顺服和他仍然谦卑和顺服来回应他的呼召，直到他过世， Dan menjadi berkat bagi banyak orang. 成为很多人的祝福。 Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. 借着他的生活荣耀主的名。 David Livingstone David Livingstone mengikuti apa yang telah Yesus teladankan bagi para muridnya. 跟随耶稣为门徒做个榜样， Dalam kerendahan diri dan ketaatannya, 在他的谦卑和顺服里， ia rela mati disalib bagi manusia. 他愿意为罪人被钉十字架。 Dan tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. 不只是这样， Melalui semua yang ia kerjakan, 接着耶稣的作为， Allah sangat meninggikan dia 上帝就高举他， dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 并赐给他超乎万名之上的名。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kiranya kita pun boleh terus belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. 我们也要不断的学习，在神面前谦卑。 Dan kita pun mau belajar taat sama Tuhan. 我们也要学习遵守上帝。 Apapun kondisi dan pergumulan kita, 无论我们面对任何挣扎， kiranya Roh Kudus yang boleh terus menolong kita, memampukan kita untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. 但愿圣灵帮助我们，给我们力量，成为基督的门徒。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, tolong kami untuk mau belajar merendahkan diri kami dan taat kepada kehendak-Mu. 神啊，求你帮助我们学习谦卑，并顺从你的旨意。 Jadikan kami murid Kristus yang setia dan mau terus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. 使我们成为忠心的基督门徒， Dan mempermuliakan nama-Mu. 荣耀主的名。 Dan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami pun mau belajar untuk memikul salib dan setia mengikuti Tuhan. 在每日的生活中，我们愿意学习背十字架和忠心跟随主。 Kami bersyukur dan berterima kasih untuk teladan yang telah Yesus berikan bagi kami. 感谢你，耶稣成为我们效法的榜样。 Sehingga melalui teladan itu pun kami bisa belajar untuk taat dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. 借着耶稣的榜样，我们要遵守，并在你面前谦卑。 Kiranya Roh Kudus boleh terus memampukan kami untuk berproses menjadi murid yang sejati. 但愿圣灵不断的帮助我们成为真正的门徒。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福。